Federal Bureau of Investigation atau Biro Penyiasatan Persekutuan yang cukup sinonim dengan gelaran FBI adalah sebuah agensi kerajaan yang paling berkuasa di Amerika Syarikat. Selama 100 tahun penubuhannya, agensi ini menjadi nadi penting dalam membanteras kes-kes jenayah terkenal dengan beberapa siri kejayaan dan juga kontroversi. Rentetan dari peristiwa 11 September, tugas FBI telah diluaskan sebagai usaha untuk melawan keganasan atau counter-terrorism di peringkat global. Melalui laman web rasminya, FBI turut memuat naik senarai penjenayah yang paling dikehendaki dan senarai ini bukan sahaja menjadi satu potret ikonik, malah membantu FBI untuk menahan mereka yang kebanyakannya berdasarkan maklumat orang awam. Mula dilancarkan pada 14 Mac 1950 oleh mantan pengarah iaitu J. Edgar Hoover, senarai itu merangkumi pengganas, pembunuh bersiri, pengedar dadah, penjenayah cyber, perompak bank dan lain-lain. Setelah 70 tahun diterbitkan kepada orang awam, terdapat seramai 524 orang telah disenaraikan dan 490 daripada senarai ini telah ditangkap sama ada hidup mahupun mati. Selamat datang ke The Fox Road Channel dan teruskan menonton untuk kupasan tentang 5 penjenayah terkemuka sepanjang zaman yang pernah disenaraikan oleh FBI. Nombor 1. Ted Bundy. Sebagai salah satu pembunuh bersiri yang kejam, Theodore Robert Bundy atau Ted Bundy telah disenaraikan sebagai penjenayah yang paling dikehendaki oleh FBI pada tahun 1978. Dia mula disenarai setelah dikaitkan dengan beberapa kehilangan dan pembunuhan gadis remaja di Washington, Oregon dan Utah di Amerika Syarikat. Setelah 2 kali lolos dari penjara persekutuan, kes Ted Bundy telah diikuti oleh banyak pihak media, melangkaui mana-mana selebriti terkenal ketika menjalani perbicaraan. Dia akhirnya mengaku bertanggungjawab terhadap 28 kes pembunuhan. Namun pihak polis menganggarkan bahawa Ted telah melakukan sekurang-kurangnya 100 kes. Pada tahun 1989, Ted Bundy akhirnya dihukum mati dengan menggunakan kerusi elektrik di Florida ketika berusia 43 tahun. Nombor 2. James Urey. Walaupun hanya bermula sebagai penjenayah kecil dengan merompak kedai runcit serta penipuan, Ray akhirnya menjadi salah satu pembunuh yang paling dikehendaki ketika dia membunuh Martin Luther King Jr. pada 4 April 1968. Pemimpin hak asasi dan sivil ini ditembak dengan selaras rifle ketika berdiri di balkoni sebuah motel di Memphis. Pihak FBI telah menyenaraikannya sebagai orang yang dikehendaki pada 20 April, 16 hari selepas Martin Luther dibunuh. Penangkapannya di lapangan terbang Heathrow, London mengakhiri pemburuan selama 65 hari oleh pihak berkuasa. Ray berjaya melarikan diri dari penjara pada tahun 1977 dan ditangkap semula 3 hari kemudian dan dijatuhkan hukuman penjara selama 99 tahun. Ini menjadikannya salah seorang daripada 6 orang penjenayah yang pernah disenaraikan 2 kali oleh FBI. Pada tahun 1998, Ray meninggal dunia di sebuah penjara di Nashville pada usia 70 tahun kerana menghidapi penyakit hepatitis C. Nombor 3. Rafael Caro Quintero. FBI menggelarkannya sebagai The Godfather of Mexican Cartel dan dia juga dikenali sebagai The Narco of Narcos. Rafa adalah salah seorang pengasas kartel Guadalajara pada tahun 1970-an yang membentuk rangkaian penyeludupan heroin, ganja serta kokain ke Amerika Syarikat. Dia diburu oleh beberapa agensi persekutuan serta dikehendaki atas tuduhan menculik dan membunuh seorang ejen DEA, Enrique Kiki Camarena pada tahun 1985. Rafa telah ditangkap di Costa Rica dan diekstradisi ke negara asalnya, Meksiko, di mana dia disabitkan atas pembunuhan itu dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Tetapi pada tahun 2013, Mahkamah Meksiko memutuskan untuk membebaskannya setelah 28 tahun menjalani hukuman. Sejurus pembebasannya, Rafa menghilangkan diri dan terdapat sumber mengatakan dia dalam usaha untuk menubuhkan sebuah organisasi kartel yang baru. Agensi persekutuan dari Amerika Syarikat tetap mahukan Rafa ditahan dan diekstradisi ke negara itu. Oleh itu, pihak FBI telah menyenaraikannya sebagai penjenayah paling dikehendaki pada tahun 2018 dan menawarkan sebanyak $20 juta untuk sebarang maklumat yang membawa kepada penangkapannya. Nombor 4. Osama Bin Laden. Bin Laden berada dalam senarai sebagai Usama Bin Laden sebelum serangan pengganas ke atas World Trade Center pada 11 September 2001.
Dia pada awalnya dikehendaki kerana disyaki terlibat dalam 2 siri pengobaman maut di Kedutaan Amerika Syarikat di Tanzania dan Kenya pada tahun 1998. Pemimpin Al-Qaeda yang dilahirkan di Arab Saudi itu terkenal sebagai pengganas paling berbahaya di dunia. Rentetan dari serangan 11 September, Bin Laden mengaku Al-Qaeda telah bertanggungjawab bersama-sama orang kanan yang turut menjadi buruan, iaitu Ayman Al-Zawahiri. Bin Laden telah dibunuh pada 2 Mei 2011 selepas kediamannya digempur oleh pasukan operasi khas Navy SEAL di Abbottabad, utara ibu kota Islamabad, Pakistan. Kematian Osama bin Laden secara rasmi diumumkan oleh Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Barack Obama, dan mengakhiri buruan selama hampir 1 dekad. Nombor 5. Thomas James Holden. Nama penjenayah ini tidak asing lagi bagi senarai individu yang paling dikehendaki oleh FBI. Holden diisytiharkan sebagai buruan pertama yang disenaraikan di dalam senarai FBI. Kegiatan jenayahnya yang panjang bermula pada tahun 1920-an dengan melakukan rompakan kereta api. Holden juga mengetuai geng Holden Keating bersama seorang lagi penjenayah iaitu Francis Keating dan bertanggungjawab atas beberapa rompakan bank bersenjata serta pembunuhan. Setelah ditangkap, dia melarikan diri dari penjara Leavenworth dan ditawan semula di Kansas City. Setelah menjalani hukuman penjara yang panjang, Holden kemudian dibebaskan pada tahun 1947 dan melakukan 3 lagi pembunuhan, iaitu terhadap isteri serta 2 saudaranya di dalam satu insiden pertengkaran. Dia melarikan diri dengan menggunakan identiti palsu, namun berdasarkan maklumat dari orang awam, Holden ditangkap oleh pihak FBI di Oregon. Setelah diekstradisi ke Chicago, dia mengaku bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Thomas James Holden meninggal dunia di dalam penjara 2 tahun kemudiannya atas masalah komplikasi jantung. Itu sahaja untuk video kali ini dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.